Undi 2025, salam Malaysia Madani. Sektor swasta perlu lebih proaktif menyokong sektor pendidikan negeri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Joharitun Openg berharap mereka dapat berkongsi kepakaran serta membantu mewujudkan ekosistem pendidikan yang mampan. Empower our young generation with knowledge, digital literacy and creative and critical thinking. What we are witnessing to the Hornbill Foundation is a living example of this vision in action. Di pihak kerajaan negeri, kira-kira 2 bilion ringgit telah dibelanja tahun lepas bagi memperluas capaian internet di luar bandar. Melalui usaha itu, anak-anak luar bandar dapat menikmati akses pendidikan dalam talian. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian pada Majlis Hornbill Foundation, No Kid Left Behind di Kuching. Projek mendalam dan mengorek saluran akses Delta Kuala Baram menunjukkan perkembangan positif. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Uga Embas berkata, projek itu kini mencapai 40% kemajuan fizikal lebih awal daripada jadual asal. Cuaca yang baik beberapa bulan kebelakangan ini banyak membantu kelancaran projek. This project cost us 208 million and we are very pleased with the progress. We hope they will take advantage of this dry weather. The weather has been so kind, and we really hope that the contractor will then mobilize all their machinery, all their material, because this is a very heavy material, in order to complete the project. Projek tersebut dijadual siap Mac 2027. Bagaimanapun, Lembaga Pelabuhan Miri dan pihak kontraktor telah diminta menyusun semula jadual kerja agar projek dapat siap lebih awal. Projek itu sangat penting dalam memudahkan navigasi kapal selain menyokong pembangunan logistik Pelabuhan Miri. Pelaksanaan projek itu antaranya melibatkan kerja-kerja pengorekan dan pembinaan 2 benteng sepanjang 6 km selain menaik taraf bantuan navigasi bagi meningkatkan keselamatan maritim. Dato' Ahmad Douglas ditemui media ketika mengadakan lawatan ke tapak projek berkenaan di Miri. Pusat Kraf Sarawak akan dibangunkan di tapak seluas kira-kira 1 hektar bersebelahan Muzium Budaya Borneo di Kuching. Projek tersebut ketika ini masih di peringkat perolehan tanah dan reka bentuk. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah memaklumkan projek dijangka siap 2027. Ia akan menjadi hub utama pameran kraft dan produk tempatan. Tanah itu adalah tanah yang melibatkan private. Sebab itulah yang memerlukan proses acquisition. Selain daripada itu, yang lain-lainlah, the preliminary saja. Kalau preliminary itu sudah siap, selesai, pembayaran, pempasan dan sebagainya, construction, pembinaan selalunya tidak begitu lama lah, 18 bulan ataupun 24 bulan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan World Eco-Fiber and Textile Forum di Kuching. Dalam pada itu, Pusat Gastronomi Sarawak di Jalan Padungan juga sedang dalam pelaksanaan. Melibatkan kos RM65 juta, ia dijangka siap tahun depan. Pusat itu bakal menjadi satu tarikan baharu seiring pengiktirafan Bandaraya Kuching sebagai bandar gastronomi. Kedua-dua fasiliti tersebut akan melengkapkan rantaian tarikan budaya dan kulinari Sarawak serta mengukuhkan industri pelancongan negeri. Anugerah Dokumentari Borneo kategori baharu yang diperkenalkan pada Festival Filem dan Anugerah Antarabangsa ASEAN AIFA kali ini menyediakan ruang kepada pembuat filem menonjolkan keunikan Borneo. Ini termasuk mengetengahkan alam semula jadi, budaya, makanan serta pelbagai produk menarik. Demikian menurut Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Snowden Lawan. Kategori itu turut menyedia ruang kepada pengkarya tempatan menonjolkan bakat masing-masing. I believe a lot of the tourists coming out from overseas, from Europe, they love to see all this kind of thing.
And to all who submitted, I hope you will continue your work and participate in the future. Very, very good. Maybe in the years to come, you might have more than that. But mind you, Sarawak, as I said, we have a lot of places, and we have nature. Beliau berkata demikian pada perasmian Borneo Documentary Awards and Film Beast World Program AIFA 2025 di Museum Budaya Borneo Kuching. 34 penyertaan diterima bagi anugerah tersebut. Lasan Ko diumumkan sebagai pemenang anugerah dokumentari pendek terbaik Malaysia Timur menerusi dokumentari bertajuk The Rhythm of Our Ancestor, Heaven Kayau. Manakala dokumentari rencana Borneo terbaik dimenangi New Wave Films dari Brunei untuk karya berjudul Wujud. Sementara itu, Aspirasi, sebuah dokumentari khas mengangkat perjalanan hidup, kepimpinan serta jasa yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dilancarkan semalam. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, dokumentari tersebut menelusuri sisi pribadi, perjuangan dan pengorbanan Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi dalam membangunkan negeri. Ia turut menonjolkan semangat yang di-Pertuan Negeri dalam memastikan perpaduan serta keharmonian rakyat Sarawak terus terpelihara. Sepanjang tempoh perkhidmatan beliau, baik sebagai Yang di-Pertuan Negeri maupun dalam kapasiti kepimpinan terdahulu, beliau sentiasa menitip pesanan yang amat berguna, nasihat yang amat bermakna dan teguran yang amat bermanfaat. Dan ia menjadi mantra kepada kekuatan negeri ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terus memperkukuh aset serta jenteranya. Ia bagi memastikan keberkesanan operasi serta tindak balas pantas terhadap sebarang insiden kecemasan. Pengarah JBPM Sarawak, Jamri Masran berkata, bahagian pembangunan, kejuruteraan dan logistik diberi tanggungjawab merangka inisiatif strategik memastikan semua aset dan jentera berada pada tahap optimum. JBPM kini dalam proses menggantikan 30 unit jentera Fire Rescue Tender FRT berusia lebih 20 tahun dengan nilai keseluruhan berjumlah 18 juta ringgit. Bagi fasa pertama, jabatan akan menerima 1 unit jentera FRT dan 1 unit FRT prototype dengan pengubahsuaian inovasi meriam air. Manakala 28 unit lagi akan diterima dalam fasa kedua dijangka pada Januari tahun depan. Dengan adanya jentera baharu dapat memastikan keberkesanan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Beliau berkata demikian pada perhimpunan bulanan JBPM Sarawak di Balai Bomba dan Penyelamat Limbang. Berita sukan, kejohanan tinju Twins Championship 103 berlangsung hari ini di Stadium Tertutup Sri Aman dengan penyertaan lebih 100 petinju. Peserta mewakili lebih 30 kelab tinju seluruh negara selain Indonesia. Penganjur kejohanan Faizal Omar berkata Bandar Simanggang jadi lokasi pilihan berikutan banyak permintaan daripada para petinju Sarawak. Malah sukan itu sudah begitu sinonim dengan Sri Aman yang disifatkan sebagai home of boxing. Kejohanan itu juga membantu usahawan tempatan menjana pendapatan selain menarik kedatangan pengunjung luar. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Sri Aman. Perlawanan kategori amateur fight card akan bermula 9 pagi ini hingga 5 petang, disusuli kategori profesional pada 11 malam. Tumpuan perlawanan pastinya bagi kategori super bantamweight antara petinju sensasi tempatan Deloniel McDellon Bong atau Kilat Boy menentang jago Indonesia Jensen Mustamu. Sekian berita bagi Sarawak. Salam Malaysia Madani. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.